Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Current Sphere MY. Hari ini kita ingin bercerita ataupun kita ingin mengulas pasal satu kisah politik yang mungkin nampak biasa tetapi sebenarnya penuh dengan makna yang tersirat. Cerita ini adalah tentang seorang tokoh yang pernah menjadi orang penting di dalam Bersatu Sabah, tetapi tiba-tiba membuat U-turn balik ke UMNO. Nah, kamu mesti tertanya-tanya, kenapa sekarang? Dan apa yang dia nampak di dalam UMNO yang dia tidak nampak di dalam Bersatu? Atau adakah ini permulaan kepada keruntuhan dalam Perikatan Nasional Sabah? Duduk, rileks, pasang telinga, sebab cerita ini memang penuh dengan plot twist. Baiklah kawan-kawan, baru-baru ini kita dikejutkan dengan satu pengumuman besar dari bekas setiausaha Bersatu Sabah, yaitu Abdul Qadir Abdullah Damsal. Nama ini bukan calang-calang orang lama di dalam politik Sabah. Beliau sudah pun bersama dengan UMNO sejak tahun 1994 lagi. Masa itu zaman kegemilangan UMNO tengah rancak. Tetapi apabila Bersatu ditubuhkan dan masuk ke Sabah, ramai pemimpin termasuklah Abdul Qadir ikut sama berhijrah. Tetapi kini beliau kembali semula ke pangkuan UMNO. Kamu rasa kenapa? Baiklah, kita teruskan. Abdul Qadir telah menghantar surat rasmi letak jawatan kepada Datuk Seri Ronald Kiandi, Ketua Bersatu Sabah pada 14 Julai 2024. Dan secara rasmi pada 7 April 2025, beliau mengumumkan yang dia sudah sah kembali kepada UMNO Sabah. Menurut beliau, keputusan ini bukanlah dibuat tergesa-gesa. Ia datang selepas seruan daripada Datuk Seri Saleh Said Kerouak, Bendahari dan Pengarah Pilihan Raya UMNO Sabah yang membawa semula semua bekas ahli UMNO untuk balik membantu parti menghadapi pilihan raya negeri yang bakal tiba tidak lama lagi. Katanya, saya kembali kepada parti yang saya sudah lama bersama. UMNO ini bukan lagi satu parti yang asing bagi saya. Beliau menekankan yang UMNO terbukti berjaya mentadbir negeri dengan baik dan konsisten, terutamanya masa era Tun Musa Aman menjadi Ketua Menteri Sabah. Zaman itulah katanya, Sabah membangun dengan pesat. Kita dapat tengok, kita dapat melihat dengan mata sendiri hasilnya. Contohnya University Malaysia Sabah dibina, Kota Kinabalu Industrial Park ataupun KKIP diwujudkan, dan lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu KKIA dinaik taraf. Semua ini menjadi ikon pembangunan yang sangat jelas. Beliau juga menyebut bahwa sepanjang pentadbiran Barisan Nasional di bawah UMNO, Sabah mencapai tahap kestabilan politik yang cukup penting untuk menarik pelaburan besar. Salah satu contoh pelaburan yang paling ikonik ialah Petronas, melabur 50 bilion ringgit secara onshore dalam pembangunan minyak dan gas, dan wujudnya Sipitang Oil and Gas Industrial Park ataupun SOGIP. Dia juga membangkitkan fakta bahwa pada tahun 2017, Sabah mencatatkan pertumbuhan KDNK paling tinggi di dalam negara, yaitu sebanyak 8,1%. Dan kadar pengangguran kekal rendah antara 4,7% hinggalah 5,7%. Tapi bukan itu sahaja. Kimanis Power Plant dan Sabah Sarawak Gas Pipeline pula menjadi penyelesaian kepada masalah bekalan elektrik yang sudah lama menghantui penduduk Sabah. Jadi logik juga kalau Abdul Qadir kata yang UMNO ini mempunyai kekuatan terletak pada EPS. Apakah itu EPS? EPS itu adalah experience, performance, and sustainability. 3 elemen inilah yang menurut beliau mampu buat Sabah terus maju ke hadapan. Tapi kan kawan-kawan, kalau kamu perasan satu perkara, langkah Abdul Qadir ini bukan berlaku di dalam vacuum. Ini bukanlah kisah dia seorang.
Kalau kita imbas kembali sejak pasca PRU15 Bersatu Sabah sebenarnya sudah pun alami gelombang penurunan sokongan yang agak ketara. Ramai wakil rakyat bersatu yang dulunya bernaung di bawah parti itu kini beralih arah menyokong Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor yang keluar bersatu dan menubuhkan Parti Gagasan Rakyat Sabah, yaitu Gagasan Rakyat. Gabungan GRS yang asalnya bersama bersatu kini kelihatan jauh berbeza. Ronald Kiandi walaupun memegang jawatan tinggi di dalam Bersatu Sabah, dikatakan semakin hilang pengaruhnya. Ramai akar umbi sudah pun mulai renggang, malah ada yang memilih untuk tidak aktif lagi di dalam parti. Dalam situasi macam ini, langkah Abdul Qadir keluar bersatu bukanlah satu kebetulan. Ia mungkin petunjuk kepada retakan dalam dinding bersatu yang semakin merekah. Dan kita juga kena tanya, adakah langkah beliau ini merupakan satu signal awal kepada perpecahan besar di dalam Perikatan Nasional Sabah? Kalau tokoh-tokoh berpengaruh seperti Abdul Qadir mula kembali ke UMNO, berapa ramai lagi yang bakal akan mengikutkan jejak yang sama? Atau adakah ini semua adalah satu strategi halus UMNO untuk memancing balik tokoh-tokoh lama sebelum PRN tiba? Kita tahu di dalam politik masa itu segalanya. Dan dengan pilihan raya negeri semakin hampir, setiap langkah, setiap ucapan, semuanya ada maksud yang tersirat. Tetapi kita pun kena fikir, adakah rakyat Sabah masih percaya dengan janji pembangunan UMNO? Adakah zaman Musa Aman yang disebut-sebut itu masih lagi relevan dengan generasi muda pada hari ini? Atau mungkinkah ini hanyalah satu nostalgia yang dijual semula untuk menutup kelemahan hari ini? Dan satu lagi, bagaimana pula dengan Bersatu Sabah? Adakah mereka mampu kekal relevan ataupun bersatu hanya tinggal nama tanpa akar umbi yang sebenar? Tinggal nama. Bila pemimpin utama mulai hilang keyakinan dan kembali ke parti lama, itu adalah petanda bahwa ada sesuatu yang tidak kena di dalam struktur parti itu. Dan persoalan yang lebih besar, siapa sebenarnya kuasa dominan di Sabah sekarang? UMNO, Gagasan Rakyat, warisan, ataupun adakah masih lagi terlalu awal untuk kita meramalkan? Adakah kamu rasa Abdul Qadir balik UMNO sebab prinsip, atau adakah sebab bersatu sudah tidak stabil lagi? Adakah ini homecoming yang ikhlas atau langkah taktikal politik menjelang pilihan raya? Baiklah, letakkan macam biasa, ulaskan pandangan serta pendapat Anda semua di ruangan komen di bawah, sebab kita pun mahu tahu apakah suara rakyat Sabah dan seluruh rakyat Malaysia lebih-lebih lagi tentang isu ini. Dan jangan lupa, kita ini sekarang bercakap pasal negeri yang selama ini sering menjadi kingmaker di dalam politik Malaysia. Apa-apa yang berlaku di Sabah, gelombangnya boleh dirasa sampai ke Putrajaya. Baiklah geng, kamu rasa adakah ini satu petanda kebangkitan semula UMNO di Sabah? Atau hanya satu episode dalam drama politik yang makin hari makin panas? Baiklah, sebelum kita menamatkan video ini, seperti biasa jangan lupa untuk like, share, dan subscribe kepada channel ini Currents via MY untuk lebih banyak pendedahan dan juga analisis politik tanah air yang tidak takut untuk menyentuh isu-isu panas. Ingat, di channel ini, di Currents via MY, kami tidak bagi jawaban, tetapi kami coba untuk buka mata. Jumpa lagi di video yang seterusnya. Terima kasih semua.